Hai pelajar-pelajar, semalam Cikgu Rahimah sudah mengajar kamu unit 6 iaitu Dewan Bahasa dan Pustaka. Hari ini saya akan mengajar kamu bagaimana menjawab soalan untuk unit ini. Jadi sebelum memulakan sesi pembelajaran hari ini, Cikgu berharap kamu sudah mencetak nota ini dari kelas model supaya kita boleh bincang dengan lebih mudah. Kita lihat soalan pertama. Soalan pertama berbunyi, berikan salah satu matlamat DBP. Soalan dia bertanya kepada kita, apakah matlamat DBP? Apakah tujuan DBP ini ditubuhkan? Sebenarnya jika kamu ikut nota Cikgu Rahimah semalam, dia ada banyak matlamat. Tetapi soalan kini bertanya, salah satu. Maksud dia, kamu hanya perlu memberikan satu jawapan sahaja. Satu matlamat sahaja. Kita rujuk balik nota Cikgu Rahimah. Sejajar dengan visi bahasa Melayu salah satu bahasa utama dunia, DBP telah menetapkan beberapa matlamat. Kamu ada highlight tadi kan, ini adalah keyword dia. Antaranya termasuklah untuk membina dan memperkaya bahasa kebangsaan, bahasa Melayu dalam semua bidang termasuk sains dan teknologi serta untuk memperkembangkan bakat sastera khususnya dalam bahasa kebangsaan. Ini adalah jawapan dia. Jadi bagaimana kamu nak jawab sekarang? Salah satu matlamat DBP adalah untuk membina dan memperkaya bahasa kebangsaan, bahasa Melayu dalam semua bidang termasuk sains dan teknologi serta untuk memperkembangkan bakat sastera khususnya dalam bahasa kebangsaan. Ini adalah jawapan yang betul. Mungkin kamu boleh pause video ini, lepas tu kamu salin jawapan ini. Soalan yang kedua, apakah program yang telah dijalankan untuk merealisasikan matlamat DBP? Soalan dia tanya, apa program yang telah kamu buat untuk mencapai matlamat di atas itu? Jadi kamu highlight dia punya keyword dulu. Keyword dia adalah program. Kita rujuk balik nota. Untuk merealisasikan matlamat yang telah ditetapkan, beberapa program. Kamu tengok ini keyword kamu. Beberapa program telah dijalankan untuk memodernkan korpus bahasa Melayu seperti Bank Istilah Berkomputer dalam Talian, Kerjasama Kebahasaan Peringkat Serantau, Pembinaan dan Pemantapan Korpus Bahasa Melayu, Sebutan Baku Bahasa Melayu, Kodifikasi bahasa melalui perkamusan dan pengkomputeran bahasa Melayu. Ini semua adalah program-program yang telah dijalankan. Jadi bagaimana hendak menjawab sekarang? Jadi kamu jawab macam ni lah. Program yang telah dijalankan untuk merealisasikan matlamat DBP ialah, apa program dia? Bank Istilah Berkomputer dalam Talian, Kerjasama Kebahasaan Peringkat Serantau, Pembinaan dan Pemantapan Korpus Bahasa Melayu, Sebutan Baku Bahasa Melayu, Kodifikasi Bahasa melalui Perkamusan dan Pengkomputeran Bahasa Melayu. Ini adalah jawapan yang betul. Soalan yang ketiga, nyatakan salah satu sumbangan yang telah disalurkan oleh DBP terhadap sekolah-sekolah menengah persendirian Cina. Jadi soalan ini bertanya kepada kita, apakah sumbangan yang telah diberikan oleh DBP ini kepada sekolah-sekolah persendirian Cina? Jika kamu tengok nota semalam, dia sebenarnya ada banyak sumbangan. Tetapi soalan bertanya salah satu sumbangan. Maksud dia, kamu bagi satu jawapan sudah cukup. Kita tengok nota. Pelbagai sumbangan. Ini keyword dia. Kamu highlight perkataan ini. Pelbagai sumbangan. Pelbagai sumbangan telah disalurkan oleh DBP terhadap sekolah-sekolah menengah persendirian Cina sejajar dengan matlamat yang ditetapkan.
Dalam slide ini mereka hanya cakap mereka telah menyalurkan beberapa sumbangan. Okey, tetapi apa sumbangan dia? Ada dalam slide seterusnya. Okey, ini adalah salah satu sumbangan. Kursus penataran bahasa Melayu telah diadakan oleh DBP sejak tahun 2009 untuk memperkukuh keterampilan dan kemahiran guru bahasa Melayu di semua sekolah menengah persendirian Cina. Ini adalah jawapan dia. Okey, bagaimana kamu nak jawab sekarang? Okey, salah satu sumbangan yang telah disalurkan oleh DBP terhadap sekolah-sekolah menengah persendirian Cina ialah, okey, apa sumbangan dia? Kursus penataran bahasa Melayu telah diadakan oleh DBP sejak tahun 2009 untuk memperkukuh keterampilan dan kemahiran guru bahasa Malaysia di semua sekolah menengah persendirian Cina. Ini adalah jawapan yang lengkap. Soalan 4, berikan 2 langkah yang boleh diambil oleh remaja untuk menguasai bahasa Malaysia. Okey, soalan dia bertanya apa yang remaja ni boleh buat supaya mereka dapat menguasai bahasa Malaysia. Okey, jika kamu highlight keyword ni, dia tanya 2 langkah. Okey, ini adalah soalan kebab. Maksud dia kamu perlu fikir sendiri jawapan dia. Okey, jadi kita cuba bincanglah macam jika sekarang kamu ni seorang remaja. Okey, apa yang kamu boleh buat untuk meningkatkan penguasaan bahasa Malaysia? Contoh dia, kamu boleh membaca bahan bacaan yang berkaitan bahasa Malaysia. Okey, mungkin kamu boleh membaca bahan bacaan yang berkaitan dengan bahasa Malaysia atau kamu boleh berkomunikasi. Okey, berkomunikasi bersama rakan dengan menggunakan bahasa Malaysia. Okey, maksud dia kamu bercakap dengan kawan dengan menggunakan bahasa Malaysia. Atau mungkin kamu boleh menonton rancangan yang berkaitan bahasa Malaysia. Okey, ini semua adalah langkah-langkah yang kamu boleh buat. Okey, memandangkan ini adalah soalan kebat, kamu ada jawapan sendiri pun kamu boleh tulis. Ini hanya cadangan cikgu sahaja. Okey, jadi bagaimana nak tulis jawapan yang lengkap? 2 langkah yang boleh diambil oleh remaja untuk menguasai bahasa Malaysia adalah dengan membaca bahan bacaan yang berkaitan bahasa Malaysia. Selain itu, remaja juga boleh berkomunikasi bersama rakan dengan menggunakan bahasa Malaysia. Okey, ini cara kamu menjawab. Okey, jadi soalan ini kamu jawab sendiri. Lepas kamu menyiapkan 4 soalan kefahaman di atas, okey, bawah dia ada latihan kosakata. Okey, semalam Cikgu Rahimah sudah menerangkan kamu maksud kosakata. Okey, kita lihat lagi yang kosakata dia apa. Okey, kosakata yang pertama visi. Visi maksud dia wawasan. Sesuatu matlamat yang kamu tetapkan untuk mencapai sesuatu. Itu adalah visi. Korpus. Korpus maksud dia himpunan tulisan mengenai sesuatu perkara tertentu. Okey, maksud dia banyak tulisan yang dikumpulkan mengenai sesuatu perkara. Kodifikasi. Kodifikasi maksud dia kegiatan atau hasil mengumpulkan serta menyusun pelbagai peraturan. Okey, yang keempat, pengantara bangsaan. Okey, pengantara bangsaan maksud dia pengglobalisasian. Okey, maksud dia sesuatu yang dikenal di seluruh dunia, worldwide. Okey, itu adalah pengantara bangsaan. Yang kelima, mencambarkan. Mencambarkan maksud dia menyemaikan. Macam memupuk sesuatu dalam diri kamu. Okey, kosakata yang seterusnya, diselenggarakan. Diselenggarakan maksud dia diuruskan dan dikerjakan. Maksud dia disiapkan oleh seseorang. Itu adalah diselenggarakan. Okey, yang ketujuh, keterampilan. Keterampilan maksud dia, okey, ada kesalahan ejaan. Keterampilan maksud dia kecekapan dan kemampuan yang tinggi. Maksud dia kamu ada ability yang sangat tinggi untuk membuat sesuatu perkara.
Okey, yang ke-8, memperkasakan. Memperkasakan maksud dia menjadikan hebat atau terkenal. Okey, kamu membuat sesuatu perkara supaya perkara itu menjadi sangat famous, sangat popular. Itu adalah memperkasakan. Yang ke-9, penataran. Penataran maksud dia pengajaran. Contoh dia penataran bahasa Melayu. Itu adalah pengajaran bahasa Melayu. Okey, yang ke-10, lembaga. Lembaga maksud dia perbadanan yang menjalankan sesuatu tugas. Contoh dia macam jika lembaga peperiksaan. Lembaga peperiksaan maksud dia ada satu kumpulan yang membuat semua keputusan mengenai peperiksaan. Itu adalah maksud lembaga. Okey, jadi semalam Cikgu Rahimah sudah mengajar yang ini. Saya hanya ulang sahaja, macam ulang gaji lah. Okey, jadi kamu buat soalan. Kamu buat 8 soalan yang terdapat di bawah ini. Okey, jawapan pilihan dia ada di atas ini. Kamu hanya pilih jawapan dan isi tempat kosong dengan menggunakan jawapan yang sesuai. Okey, bahagian kosakata ni kamu buat dulu. Jawapan akan diberikan kemudian. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.